ikutlah. Kalau ada kelapangan, lebih sikit. Macam kita pelajar, kita tak banyak lagi tanggungjawab yang banyak, kita boleh lebih sikit. 3 hari bulan yang pertama, 1, 2, 3 bulan Islam, 13, 14, 15. Lepas tu 27, 28, 29 ataupun 28, 29, 30. Tengoklah bulan tu berapa hari. 3 hari awal, 3 hari tengah, 3 hari akhir. Okey. Bayangkan kalau kita dah buat begitu, Nabi SAW sebut, siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, 3 hari setiap bulan, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan, dia akan dapat pahala umpama dia berpuasa setahun. Kita biasa dengar puasa dah ni, saum dah atau puasa sepanjang tahun tu, iaitu 6 hari pada bulan Syawal campur dengan bulan Ramadan. Hadis antaranya lagi Nabi pernah sebut, siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan ditambah dengan Ramadan mesti puasa lah. Mereka yang tak boleh nak puasa tak apalah, maka dia akan mendapat pahala seumpama berpuasa setahun lamanya. Sebab setiap satu ibadat 10 pahala. So 3 kali puasa setiap bulan, dia akan seumpama dia puasa 30 hari. So 30 hari campur dengan Ramadan yang wajib, dia puasa setiap bulan. Setiap hari dia puasa seakan-akan begitu. Dan Nabi pernah menyatakan puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Allah Daud AS. Hari ni puasa, besok buka, tak puasa. Lusa puasa balik, lepas tu buka. Maknanya dalam setahun tu dia akan puasa setengah tahun. Setengah tahun lagi tidak berpuasa. Kita pula pulanglah sepanjang tahun tidak berpuasa ke atau macam mana? Okay? Puasa Nabi Daud tu puasa yang disebut dalam hadis, puasa yang terbaik, puasa yang terbaik. Pun begitu ada di kalangan para sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, saya ni kuat, boleh tak saya puasa setiap hari? Nabi kata pulang kalau kamu kuat. Jadi ada juga para sahabat Nabi yang berpuasa setiap hari. Mereka pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Rasulullah sendiri banyak berpuasa. Bahkan puasa Nabi mengatasi puasa Nabi Daud AS. Sebab Nabi puasa 3 hari pertama, 3 hari tengah, 3 hari akhir. Lepas tu Senin Khamis. Maknanya kalau hari tak tembung, dia akan jadi kat 70 hari setiap bulan. Jadi Nabi Daud puasa 15-15. Jadi Nabi puasa lebih daripada Nabi Daud AS. Dia nak cerita bahawa ambil peluang kita berpuasa. Puasa ni dia akan meredakan jiwa kita. Orang yang puasa, Nabi kata jangan wala tarfus wala taskhab. Siapa yang puasa, dia jangan cakap menelucah. Hatta suami isteri pun. Kalau tak suami isteri lagi-lagi lah. Kita suami isteri kan suka gurau orang. Puasa kena buang. Oh sorry puasa, sebarang ucapan-ucapan yang tak sesuai, puasa wala, jangan bila kita wala taskhab, jangan marah-marah. Dan kalau ada orang maki kita, apa yang kita sebut, ini shaimun, sebut dia saya puasa, supaya dia pun tak maki kita dan kita sendiri tidak maki dia, sebab kita ingat kita sedang berpuasa. Sampai Nabi kata siapa yang jiwa dia tak marah, suka benci dengan orang, setiap bulan dia kena puasa 3 hari. Maksudnya puasa tu dia boleh menyebabkan kita ni jiwa kita lembut. Jadi kalau kita rasa biar sangat Allah Ta'ala, antara cadangannya adalah kita puasa. Sampai Syekh Hussein bercadangkan, kalau lah mesti berubah nanti nak bagi cadangan, polis kena puasa setiap hari sebulan 3 hari. Diwajibkan di peringkat polis ni, supaya mereka ni ada rasa sayang ke ayat sikit. Dan juga pada komentar juga itu katanya Fadilatul Syekh Yusri. Itu saja dari saya. Semoga ada berkatan dalam pertemuan kita pada hari ini. Baik, soalan saya masih tidak faham secara kesimpulannya bagaimana nak dapatkan cinta Allah dan Nabi-Nya. Kerana saya tahu kalau dapat cinta ini pasti akan mudah untuk beribadat. Boleh Ustaz bagi formula mudah? Tak ada. Formula mudah mana tak ada. Formula mudah dapat cinta Allah dan Nabi tak ada. Susah Cuma saya boleh bagi cadangan. Pertama, mencintai Allah dan mencintai Nabi perlu bukan dengan sekadar dah disebut hari ini cinta-cinta lah. Tak boleh itu. Kita kena cinta atas asas kefahaman. Hatta cinta Nabi pun mesti atas asas kefahaman. Maksudnya kenapa kita cinta Allah, cinta Nabi? Terus dah maksudnya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala rahmat dengan kita. Banyak maksiat kita buat, Allah tak dedah. Zaman-zaman Bani Israil dulu buat maksiat, esok dah tahu dah. Malaikat siap tunjuk alamat ni. Umat Muhammad punyalah maknanya buat maksiat. Tak ada apa-apa pun, tak banyak sangat.
buat maksiat tak ada zahir sangat, dia punya benda-benda yang kalau umat dulu jangan, umat-umat sebelum Rasulullah jangan. Tapi kerana keberkatan Rasulullah, Allah walaupun umat Muhammad ni ada buat masalah semua, tak datang bencana ataupun musibah yang mematikan semua sekali. Tak ada. Umat satu ketika dahulu habis satu umat hancur. Muhammad walaupun ada ujian-ujian tapi tidaklah membunuh semua sekali. Antara benda yang mungkin boleh membawa yang boleh membawa kepada cinta Allah dan Nabi. Pertama yang saya sebut tadi, kefahaman yang jelas bagaimana kita perlu cinta Allah dan Nabi. Cinta Allah di atas rasa tanggungjawab kita sebagai hamba. Perlu sedar bahawa saya hamba kepada Tuhan. Saya diciptakan Tuhan, Allah bagi izin untuk dapat sini beribadat kepada Tuhan. Sedangkan kalau Allah nak suruh saya buat semua benda dan tak ada balasan, itu hak Allah. Dan kalau Allah kata buat semua perbuatan dan esok kamu akan dibalas dengan neraka, itu juga hak Allah. Tapi betapa baiknya Tuhan, Allah hidupkan kita, bagi rezeki kepada kita, mempermudahkan kita untuk melakukan ibadah, balas pula dengan syurga nanti. Maka di atas rasa itu kita kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan telah bersikap begitu belas kepada kita. Bahkan dalam hadis disebut Allah ada 100 rahmat yang diturunkan di dunia, hanya 1 rahmat. Ditunggu 99 rahmat lagi di akhirat nanti untuk diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Dan kalau di dunia ni pun kita dah rasa rahmat Allah SWT, apatah lagi di akhirat apabila 99 rahmat yang sedang menunggu kita. Jadi dasar rasa itu kita rasa sayang kepada Allah SWT. Cinta kepada Nabi sebenarnya tidak dapat kita bincangkan lagi, sebab cinta kepada Nabi ini begitu jelas, kerana Nabi telah berusaha bersungguh untuk menyampaikan Islam kepada kita. Mak ayah kita walaupun ada tanggungjawabnya atau ada usahanya yang memang tak dapat kita nak bayar, tetapi jasa Nabi terhadap kita lagi memang kita akan bayar sampai hari kiamat. Bagi dia berusaha keras sampaikan Islam, sehingga dilontar, sehingga terpaksa berperang dalam keadaan Nabi tidak suka untuk membunuh manusia. Bukan itu tujuan Nabi dibangkitkan, tapi dia atas dasar untuk mempertahankan Islam sampai terpaksa berperang untuk mempertahankan agama Allah SWT. Jadi di atas dasar itu membawa kita supaya kita merasai kemanisan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita nak menyuburkan rasa cinta? Menyuburkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW juga kepada Allah SWT. Okey, dengan Allah SWT, maka ia adalah terhasil daripada ibadat kita kepada Tuhan. Dan kita rasa puas hati bila kita meninggalkan satu maksiat. Hati benci, hati ini nak je maksiat itu dibuat. Kita lawan sampai kita tak buat maksiat. Leganya itu adalah tanda kita rasa puas dalam ibadat. Jadi para hadirin rahmati Allah, antara cara formula mudah saya tak tahu lah apakah formula ini besar atau tidak. Saya rasa tak ada cara mudah. Dia memerlukan kepada usaha dan juga mujahadah yang berterusan. Dan natijahnya mungkin akan memakan masa yang begitu panjang. Tapi Allah melihat setiap usaha kita untuk mencari cinta Allah dan cinta Nabi. Setiap hari jangan lupa beristighfar kepada Allah. Nabi yang maksum juga beristighfar. Maka satu hari jangan kita lalukan satu hari itu tanpa kita sebut istighfar Tuhan satu kali setiap hari. Tak patut sangat kita sebagai hamba Tuhan kita tidak memohon ampunan kepada Allah dari dosa kita. Sedangkan Nabi tidak dosa beristighfar kepada Allah. Setiap hari jangan lupa untuk kita berselawat kepada Nabi sekurang-kurangnya satu kali. Itu tanda terima kasih kita berterusan kepada Rasulullah SAW. Dan para hadirin yang dirahmati Allah, berselawat kepada Nabi ini sebenarnya dia membawa kepada hidupnya hati. Bayangkan semua ibadat disyaratkan kena ikhlas. Melainkan satu ibadat tidak disyaratkan ikhlas, iaitu berselawat kepada Rasulullah. Siapa yang berselawat tak ikhlas dapat pahala. Nak cerita besarnya sehingga Allah Ta'ala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berselawat kepada Rasulullah ini dia akan menghidupkan dan dia akan menaikkan rasa cinta. Dan rasa cinta juga adalah kita menghayati kalam Nabi. Dan alhamdulillah hari ini kita berusaha. Walaupun tidaklah, saya bukanlah yang terbaik, tapi sekurang-kurangnya kita cuba menjelajah satu bicara ke satu bicara untuk kita mengenali lebih merapati Rasulullah SAW. Dan para hadirin, di antara sebenarnya untuk kita merindui dan mencintai Nabi apabila kita menghayati perjuangan dan juga sirah Rasulullah. Sebab tu antara pesanan Syekh Yusri kepada kami, banyakkan membaca kisah hidup Nabi. Baca kisah daripada satu buku ke satu buku. Sebab setiap satu buku tu dia akan, bila kita kenal Nabi, kita akan rasa malu diri kita. Dan kita akan semakin mencintai Nabi. Sebab tu di antara kita baca sejarah Nabi, kita baca hadis Rasulullah SAW, kita kenal, oh gini Rasulullah. Akhirnya kita rasa rindu kepada Nabi. Dan sebenarnya di situlah
tahap seseorang itu dia akan rasa, ada rasa dia dulu dia tak rasa sangat, tapi akhirnya makin lama dia menjadi seorang perindu kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca sirah Nabi, membaca hadis Nabi membawa kepada kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu baca sirah Nabi seperti itu, tengok perjuangan Nabi, bagaimana susahnya Nabi dalam menyampaikan Islam. Akhirnya kita rasa subhanallah, sangat berjasa insan ini kepada saya. Dan disitulah sebenarnya akan memberikan kepada kita rasa cinta sebagaimana para sahabat, mereka dimuliakan Tuhan, mereka bersahabat dengan Rasulullah, mereka menjumpai cinta tersebut. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Kata Sayyidina Abu Sufyan sebelum Islam dia, saya tidak pernah melihat seorang manusia pun yang mencintai manusia lain mengatasi cintanya para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Moga-moga itu dapat memberikan inilah, dan pernah juga sampai ke satu tahap nanti bila kita betul-betul rasa cinta dengan Nabi. Setiap kali bila kita selawat kepada Nabi, nak berdoa kalau seorang-seorang dalam keadaan tengah malam, hati kita akan begitu tersentuh bila sebut nama Nabi. Akhirnya kita akan menangis, kita akan merintih sebab kita rindu kepada Nabi. Tapi benda itu hanyalah setelah mana kita betul-betul cinta kepada Nabi. Dan apa salahnya kita doalah kepada Tuhan, moga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, dan doa moga Allah kurniakan kita untuk menatap wajahnya 2 sekali dalam hidup kita, baik di alam mimpi ataupun di alam jaga. Baik, aku nak tanya, kalau kita kita bangun solat subuh dan dah tolong kejutkan kawan-kawan tu kita berkali-kali, tapi tak bangun-bangun, hati kita resah selagi dia tak bangun, tapi dia tak bangun juga, adakah kita berdosa kalau kita berputus asa untuk kejutkan dia pagi tu sebab dia tak ada feedback? Feedback apa yang apa ini kan? Gerak sampai habis waktu. Itu saya, kalau saya masa dulu gerak sampai habis waktu. Dan tak ada masalah untuk kita gerak dia agak ni. Akhir bangkit semai subuh pun dia lambat. Dan ketegasan tu kadang-kadang kena ada. Tapi kalau dia sampai ke subuh, tak nak dia dah jaga lah. Bila dia dijaga, dia tak nak bayang kan. Maka ketika itu dia sudah mukallaf kan. Kawan kita, daripada sebelum subuh dia tidur sampai habis subuh pun dia terjaga, dia tak sedar langsung, dia tak dosa. Betul? Sebab dia mukallaf. Kita jaga mukallaf. Mukallaf pula mesti mengejutkan yang bukan mukallaf. Kalau kita biarkan kawan kita tidur, dia sendiri tidak dosa, melainkan kalau dia terjaga. Semalam dah sembahyang subuh dah kan. Betul kan? Tapi kalau dia memang contoh dia tidur dan dia tak sedar langsung ataupun dia jaga, dia memang mamai dia ni, maka walaupun dia tertinggal solat subuh, dia tidak berdosa sisi Allah SWT, sebab dia bukan mukallaf ketika itu. Cuma selepas tu dia wajib qada lah solat dia. Kita yang dijaga, kita yang mukallaf, kita diwajibkan untuk menggerakkan orang yang tidur. Jadi kalau kita tidur, kawan kita tidur, kita gerak pun dengan gerak yang tidak membangunkan orang, maka sebenarnya kita tidak terlepas tanggungjawab kita. Dia tak dosa, kita tak dosa kalau dia tak jaga lah. Tapi kalau kita dah gerak sampai dah balik kaki, sibuk lah orang, biarlah orang tidur. Okey, sampai bila dia terjaga begitu, nanti akhir 3 minit tengok nonton lah, macam dia baik sangat tu. Kalau dia sampai begitu, tak lah. Hal itu kita dah terlepas, dia ada jaga. Kalau dah boleh marah tu, dia mati lah, dia sedar lah. Dia dah boleh marah tu, dia dah boleh sedar. Dia dah sedar, mukallaf dan dia wajib semua. Kalau dia tak semua juga, dia dengan Tuhan. Besok, kena gerak lagi. Hari itu, dia tak semayang itu. Dia dah bangkit, itu sibuk lah, tak semayang. Dia tidur balik. Kenapa? Kita dah terlepas sebab kita dah gerak ni. Yang wajib ni kita gerak sampai dia jadi mukallaf. Tapi kalau nak lebih baik, dia tidur, dia bangkit jari. Itu menambah kali pada sebab kita mendesak dia untuk terus semayang. Tapi kalau dia tak nak juga kan, tak apalah. Ya kalau dia degil buat macam mana, ada juga orang degil begitu. Besok subuh gerak lagi sampai dia tension. Kalau dia tak nak, sebab dia tanggungjawab kita duduk dengan dia kan. Bila maksiat berlaku, kita nak tegur kan? Contoh dia, mungkin dia tak sedar. Tapi kalau memang panggil tak nak sembahyang, apa ya?
Cuma kalau subuh dia bukan mukallaf, kalau waktu lain dia mukallaf. Pada waktu subuh kita kena gak dia. Okay? Pada waktu subuh kita kena gak dia. Dan jangan putus asa lah. Sebab kita bersahabat kerana Allah SWT. Kalau dia rasa tak lepas dengan kita, dia pergilah sini tempat lain. Arwah al-bilad wal-ibad. Dia telah melihatkan hamba-hamba Allah yang lain dan juga negeri-negeri. Orang semua selesai benda. Okay? Kalau alibat pergi rumah orang subuh kejut orang tu dia apa ada buat bising sembang tu tak kita ni bukan rumah tu kita pergi rumah orang tu kawan kita kejut dia kadang kita bising-bising ketuk-ketuk pintu bising lah tapi bukan alibat tu apa ada mesti ibadah sebab kita kalau kita pasti dia tak seorang lagi kan. Doktor tanya kita pergi ziarah kawan, lepas tu dia tak bagi sembahyang subuh. Kita sebagai tamu kena gerak. Dia syarat gerak sembahyang subuh tak seperti ahli baik. Dia tak syarat ahli baik, dia tak syarat mesti apa suami isteri. Sesama muslim. Kita pergi mana-mana tengok orang tidur tak sembahyang kita gerak. Cuma dia kata contoh kita gerak ketuk. Kalau dia tak bangkit juga tu ada contoh kita dah ketuk. Kita tak terjaga juga. Dah kalau kita takkan kita nak terajam pintu sampai buka. Contoh kan, pintu tu dah dikunci. Kita dah tutup banyak kali dia tak bunyi. Akhir bangkit cukup selesai boleh lah. Tapi taklah sampai kita kena kompakkan pintu gerak dia tak. Okey. Dan kalau kita ayo bangkit. Dia tak bangkit juga. Kita buat macam mana? Contoh kan, adakah kita kena pergi setiap rumah? Dah tak sesuai semua ni kan. Okey. Bukan itu maksud dia. Tapi bila kita balik ke kawasan tu, kita dah balik di kawasan tu, maka menjadi tanggungjawab kita lah untuk memastikan orang yang sekeliling kita, satu rumah kita untuk sama-sama beribadat. Contoh jawab kita cerita tamu pun, contoh dia tidur bilik lain, kita bilik gerak lah. Betul, dia akhir bangkit. Kalau dia tak jawab, sampai dia bangkit. Rasa kalau dia marah pun, orang gerak SPS semua. Cuma dia mampu beribadat lah, betul dalam keadaan tidaklah sampai nampak kekurangan ajaran kita tu. Nampak tak? Akhirnya bangkit. Dia rasa urut kita boleh terima lah benda tu insyaAllah. Bukanlah sampai kena terajam pintu tu tidak. Andai kata ada seorang wanita itu dirogol dan mengandung, apa hukumnya jika dia ingin menggugurkan kandungan itu? Yang ingin tahu. Persoalan andai kata ada seorang wanita itu dirogol dan mengandung, apa hukumnya jika dia ingin menggugurkan kandungan itu? Kalau berzina haram. Berzina ni maksudnya apa? Suka sama suka. Dia gugurkan anak tu hukumnya adalah haram. Sebab apa? Sebab itu adalah hasil usaha dia. Dan itu adalah maksud anak hasil usaha dia, itu adalah hasil dosa dia. Kalau dia gugurkan pula, daripada satu dosa dia telah membuat dosa yang seterusnya. Okey? Dan apa salah baby tu? Okey? Awak sendiri yang buat pasal kan? Siapa suruh buat benda yang dibenci Tuhan? Akhirnya boleh dapat tak perlu tanggungjawab. Sampai disebut kan? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin, Abu Hanifah tidak membenarkan. Okey? Jadi keluar dari khilaf tu satu benda yang ni. Imam Syafi'i kata tak wajib kahwin. Boleh kalau kahwin boleh. Tapi bila dia mengelakkan keluar dari khilaf, maka itu dituntutlah seeloknya tidak kahwin. Jadi anak zina juga anak rogol tidak dinisbahkan kepada lelaki. Macam mana? Registration nama tu, itu yang di Malaysia dibuat bin Abdullah semua tu. Bin Abdullah bukan dengan maksud nama ayah dia Abdullah, tapi hamba Allah mana-mana. Bukan nama dia Muhammad bin Abdullah tu Abdullah sama ayah dia. Tapi untuk benda ni memang tak boleh kalau kita nisbahkan kepada ayah angkat dia ke atau ni. Walau bagaimanapun dalam isu membinkan anak zina ataupun anak rogol lah kepada ayah dia, dalam pandangan sebahagian fuqaha ada juga yang mengatakan dibinkan juga kepada penzina bersendiri. Dan isu ini terus dibincangkan dan kalaulah di Malaysia nanti macam mana kita nak buat, saya pribadi lah kan, bila ada dua pandangan begini, ada ulama dia istiak begini, ada ulama istiak ini, seakan-akan untuk mengelakkan berlakunya perzinahan, kita kena pinkan kepada perzina. Berpegang dengan pandangan sebahagian para ulama supaya lelaki itu dia tidak lari bertanggungjawab. Sebab satu ketika dahulu walaupun tidak dibinkan kepada lelaki yang berzina, tetapi tanggungjawab itu ada. Perempuan bukan seorang-seorang dia.
Tapi hari ini oleh kerana terlepas, so bukan aku tak tanggungjawab. Jadi dia boleh naik ke perempuan tu. Sebab itu memang anak dia, sebab keluar daripada rahim dia, bukan keluar daripada bulu tu. Memang anak dia sebab rahim tu. Memang anak dia. Anak zina, anak perempuan tu. Okey. Cuma adakah dia dianggap sebagai dibinkan kepada zina atau tidak? Jadi dalam perbahasan ni ada sedikit perbezaan pandangan para ulama. Adakah anak zina dibinkan kepada ayah? Kalau saya duduk pandangan ni, tak tahulah, seakan-akan zaman hari ini lebih membawa kepada kita eloknya kita binkan kepada ayah ni. Tapi bukan mazhab Imam Syafi'i ni, supaya si pezina ni dia tidak melepaskan tanggungjawab dia. Kamu dah berzina, kamu kena tanggungjawab dengan anak lain. Samalah dengan masalah rogol tadi, dia tidak dari segi Islam, kalau mazhab Syafi'i tidak diserahkan, dia tidak dibinkan kepada rogol. Sekiranya terjaga dari tidur selepas habis waktu subuh, bilakah perlu qada solat? Okey. Sebaik saja bangun tidur atau waktu lain. Boleh ke qada masa solat duha? Boleh ke qada masa solat duha? Maksud qada sembahyang pada waktu duha. Ya, tu agaknya. Okey. Apabila seseorang meninggalkan solat dengan sengaja, dia masuk sebelum subuh, dia qiyam dah, tadi bukan qiyam lain, dia qiyam lain. Okey, sebelum azan. Waktu dia siap dah pula besok sembahyang habis waktu. Bila dia wajib sembahyang masa-masa juga. Sebab apabila seorang itu meninggalkan solat dengan sengaja saja, bila dia bertaubat, bila wajib berqada masa juga. Tak boleh tangguh waktu ni. Kalau dia tangguh, dia telah menambah terus sendiri, iaitu menangguhkan qada solat fardu yang dia tinggal secara sengaja. Kalau orang itu tertidur atau terlupa, tadi saya hampir terlupa sembahyang asar, keluar dari rumah sampai sini pukul 4, relax, jalan, nak pergi nak relax, tunggu isyak, tunggu maghrib. Lepas tu nampak masjid, lepak masjid best juga kan. Sembahyang sunat, tak sembahyang asar lagi, buat tinggal. Orang nak sembahyang sunat tadi masjid lah, aku terlupa sembahyang asar. Katakan orang tu dia terlupa, dia terlupa sembahyang. Biasanya sembahyang awak tu tiba tak sembahyang awak tu, dia ingat dah sembahyang. Ataupun dia terlupa sungguh, macam Imam Al-Isnawi radhiyallahu ta'ala anhu, dia pada start malam isyak, dia study. Dia punya seronok study tu. Study sampai dia begitu asyik mengkaji perbahasan agama dalam kitab-kitab Rojah kitab ni. Akhirnya dia tengok, apa panas ni? Matahari dah pancang muka dia. Matahari masuk ikut tingkap. Rupanya dah bukan subuh dah habis, matahari dah naik sampai panas dah muka dia kan. Tapi dia asyik dengan ilmu sampai dia tak sedar. Maka dia juga dianggap orang yang tak sengaja, sebab dia bukan sengaja tinggal sembahyang. Orang begini, dalam situasi begini, dia tinggal sembahyang bila dia kena qada, maka dalam perbahasan usul fiqh disebut ada wajib muwasak, ada wajib mudayyak. Orang yang tinggal sembahyang tidak sengaja, sama ada terlupa, tertidur, atau apa saja, maka orang ini tidak wajib untuk qada sembahyang sesegera mungkin. Tidak wajib qada sembahyang sesegera mungkin. Contoh, jaga Allah, dah masuk duha macam tu. Allah subuh terlapis, terlapis sampai subuh. Bila qada, tak apalah, dah belajar itu kan, wajib ada dua, wajib masak, wajib mudayyak, wajib segala, wajib tak melambat, tak apa. Jelah, petang juga. Apa hukum ni? Dia tak dosa. Sebab dia meninggalkan solat tadi bukan dengan sengaja. Jadi waktu dia kena qada bila? Sebelum mati. Bila dia wajib qada? Sebelum mati. Cuma oleh kerana mati itu tak tahu, itu isu dia. Maka sebab itulah dia sesegera mungkin perlu qada. Dan qada solat tidak berwaktu. Maksudnya kalau kita sembahyang sunat, ada waktu yang tidak boleh kita sembahyang. Contoh lepas sembahyang subuh tak boleh sembahyang. Kita dah sembahyang subuh, boleh tak? Tak boleh. Tapi kalau qada boleh. Kita bagi-bagi sembahyang subuh, bagi-bagi orang dah qomat, kalau kamu pergi sembahyang, alamak terlepas 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Bahkan kita disunatkan sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi tak tinggal 2 benda. Sama ada baginda duduk di Madinah ataupun duduk samping. Sembahyang 2 rakaat sebelum subuh dan juga sembahyang witir. Nabi tak tinggal. Tak tinggal langsung 2 benda ni. Walaupun Nabi dalam perjalanan pergi musafir ke mana, Nabi tak tinggal. Jadi orang yang begini, lepas sembahyang subuh dia boleh qada sembahyang subuh dia, sembahyang sunat lepas sembahyang subuh.
Ada waktu haram, ada waktu tak haram. Cuma dalam istilah qada solat, sama ada kita qada solat sunat ataupun qada solat fardu, tidak ada waktu khusus. Maknanya kalau kita nak qada lepas subuh boleh, lepas asar boleh, tengah rebang-rebang matahari tu pun boleh. Tak ada waktu yang diharamkan. Tinggal sampai subuh tadi, bila nak kena qada, sesegera mungkin itu yang paling baik. Sebab kita tak tahu kita kiok bila, tertinggal bila. Cuma kalau kita rasa InsyaAllah itu lama lagi ni kan, berdosa pun boleh. Okey, takdir Allah Ta'ala semasa tak mati kita qada, tak berdosa. Beza kalau kita tinggal sembahyang dengan sengaja, maka ketika itu wajib qada masa-masa kita. Kalau tangguh dosa sebab tak sembahyang satu hal, tangguh pun dosa lagi, makin takut makin dosa, banyak benar dosa ni. Okey, tidak saya soalan tadi, boleh tak qada masa waktu Tuhan? Masa yang boleh, lepas subuh pun boleh, lepas subuh, lepas asar boleh, tak ada waktu yang ni. Cuma kalau lah pula dia mati semua sebab qada, dia pusing. Dia tinggal sembahyang tak sengaja sampai subuh. Dia kata, betul pagi tu lagi qada ni. Doktor kata kita sihat je, takkan nak mati sekarang. Maghrib dia bayar lah. Qada sebenarnya tak ada apa pasal sangat kan. Lepas sembahyang maghrib sembahyang 2 rakaat. Tak lah, itu kalau kita orang tak tahu kita sembahyang qada kan. Bagi kita sembahyang sunat, kita kamu gitu. Asal kau tak salah, tapi takdir Allah Ta'ala meninggal dunia. Lepas asar dia meninggal dunia, dia berdosa kepada Allah kerana tak sembahyang qada tadi. Sebab ada peluang dia nak sembahyang, tapi dia tak sembahyang. Oleh kerana itu, sebaiknya sesegera mungkinlah kita sembahyang. Cuma kalau ada kata kita nak tangguh, baca umur panjang tak apalah. Kalau meninggal sebelum sebab qada berdosa, itu dia. Tapi kalau sempat tak ada salah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Oh ya ke? Dia kan kena berhenti sampai 8.30, 10 minit lagi. Ada minta maaf, tak sangka waktu dah habis. Hakim pun tak beritahu awal. Begitu jawab, tak bersalah. Ada program panjang. Jadi anak masa minta maaf di atas kelewatan. Dan semoga Allah SWT memberkati macam ini. Cuma lepas-lepas ni tolong maklumkan nasi, takut anda tak pasal waktu. Dan kebetulan waktu nak dari perubatan pun ada pilihan raya kan. Maka mengundilah dengan baik untuk memilih pada pimpinan yang baik, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala memberkati kalian. Kena keluar tu mengundi tu, jangan tak mengundi Orang Mesir pun seronok, saya tunjuk pergi jadi ada dakwat. Cuma Malaysia tak pakai dakwat lagi lah setakat ni. Orang Mesir dah suka dah mengundi. Semoga Allah Ta'ala memberkati pimpinan yang akan datang. Dan saya minta maaf, saya terus lupa mengambil waktu yang panjang. Kalau ada rezeki kita jumpa minggu depan insya-Allah. Bismillah. Itu saya aku lupa hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil makhluqatillah habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa yang kami lakukan kepadamu ya Allah. Manusia tidak tahu dosa kami ya Allah, tapi bagaimana kami nak menutup dosa kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, campakkanlah dalam hati kami rasa gentar terhadap maksiat ya Allah, dan rasa benci kepada maksiat ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rasa tenang dan gembira apabila kami bersama-Mu ya Allah. Jadikanlah hati kami rasa gembira untuk melakukan ibadat, dan jauhkan kami ya Allah daripada mencintai maksiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan salam cinta kasih kami kepada Rasulullah SAW. Dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat beribadat kepada-Mu daripada dunia sehingga ke akhirat. Dan jadikanlah hidup kami untuk Islam ya Allah, dan berilah kemenangan kepada Islam di mana saja ada orang yang ingin mempertahankan Islam ya Allah. Jadikanlah negara kami dan negara umat Islam yang lain negara yang ditakdir berdasarkan syariat-Mu ya Allah. Hancur leburkanlah setiap orang yang menzalimi umat Islam ya Allah, dan berilah kami kekuatan untuk menjadi hamba-Mu yang terbaik, pelajar-pelajar ilmu yang terbaik yang akan membawa Islam di mata masyarakat kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa itratihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Hairul. InsyaAllah ada 2 rumah insyaAllah.
Nombor satu insyaAllah minggu hadapan insyaAllah kita bersama sekali lagi dengan Ustaz Airul dalam ayat hak minggu hadapan. Selepas di sini insyaAllah kita akan bersama sekali lagi dengan Ustaz Airul untuk minggu hadapan. Lepas tu yang kedua insyaAllah ini untuk esok sarankanlah kepada semua untuk berpuasa. Kita akan adakan iftar jama'i dan makan buku Ashura yang dianjurkan oleh DPRT. InsyaAllah kita sama-sama turun dan hadir. Untuk malam ni lepas ni akan ada buka tabung derma untuk kita buat buku Ashura untuk esok malam. Lepas ni ada tabung, kita sama-sama lah menderma insyaAllah. Lepas tu yang akhir sekali, siapa yang nak beli buku Sairo, buku silsilah hadis ni, ada jual ke bawah insyaAllah. Nak bayar hutang ke semua insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Ayah nak buat air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis kita dengan Ummul Qurban Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama merapatkan kesyukuran kehadirat ilahi kerana kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkumpul dalam satu majlis ilmu. Dan alhamdulillah kita dah selesai kelas kuih kita malam ni. Kalau setiap hari kita bagi makan kepada jasmani kita, alhamdulillah malam ni kita dapat beri makan kepada rohani kita. Sekali-sekala makan kepada rohani kita, alhamdulillah insya-Allah boleh menambahkan iman kita. Dan seperti yang telah diwawakan, seperti yang kita semua tahu, malam ni kita akan ada majlis pengenalan calon pengerusi dan timbalan pengerusi 2. Kalau hari Jumaat itu kita dah ada pengenalan untuk calon-calon LGBT sampai Expo. Malam ni kita buat special sikit. Lepas habis duit kita boleh berkenalan dengan calon pengerusi dan timbalan pengerusi 2.